Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi malam 28 Jun 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Seramai 808 para atlet dan jurulatih elit Sukma Sarawak akan mula menerima vaksin secara berperingkat bagi persediaan ke Kejohanan Sukan Malaysia Sukma yang dijadualkan pada Julai 2022. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dari jumlah tersebut 154 para atlet dan jurulatih dari sekitar Kuching dan Samarahan akan terima vaksin dos pertama di Stadium Perpaduan Kuching pada Isnin. For today, we will be witnessing the first phase of the vaccination. The numbers are 154 athletes and coaches, as well as 41 elite coaches. Elite coaches, most of them are foreigners or those from West Malaysia, who will be getting their first jab today. And the others there will be, because these are from Kuching and Samarahan division, the one that we're having today, and those who are in Miri, in Cebu, in Bintulu, because we have got our center of excellence, our training all over the state. They will be having their own, we will make arrangement for them to be getting their vaccination in their respective PPVs, atau pusat vaksinasi in their respective divisions. So, as it is, Sarawak is the first, I think is the first state to undertake this initiative to provide vaccination for its state athletes. Beliau berkata demikian dalam sidang media bertempat di Stadium Perpaduan Kuching. Mengulas lanjut mengenai pemberian vaksin untuk atlet di bawah umur 18 tahun, ujar Datuk Karim kementeriannya akan merujuk perkara tersebut kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Some of our athletes are below 18 years old. Some are very young, 12 years old, 13 years old. Those who are in gymnastics, very young. We will have to seek guidance from KKM, Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan, whether they should be vaccinated also. Manakala bagi atlet yang berada di luar Sarawak akan mendapatkan temujanji vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Dalam pada itu, penolong Ketua Jurulatih Bowling 10 Pin, 10 Pin Bowling, Angelo Koi ketika ditemu bual memberitahu, meskipun pelaksanaan perintah kawalan pergerakan menyebabkan masa latihan menjadi terhad, namun para pemain akan terus meningkatkan prestasi masing-masing dan yakin dapat mencapai sasaran yang diingini. I'm quite confident that we'll be okay because our athletes, they understand that they have been a little bit, the schedule is a little bit off, but they have already made a pact that once everything is okay, they are going to try to double up their training for the lost time that was lost during the MCO. So they're going to try to put double effort, maybe instead of waiting till nearer to Sukma for double trainings, maybe they're going to start earlier. So those are the promise and the pact that the athletes are actually doing right now, letting us coaches know so that we can arrange for them. So I think we will be able to catch up. Seperti atlet sukan bowling 10 pin Desmond Lau Kwang Yu, beliau mengambil inisiatif untuk berlatih secara kendiri di rumah semasa PKP dan ia langsung tidak melemahkan semangat beliau untuk kekal aktif dalam sukan tersebut. We still do physical training at home, such as our program which is called as PRT. We do fitness as cardio, endurance and strength training. Berita seterusnya, sebanyak 3 pusat pemberian vaksin PPV telah diluluskan untuk beroperasi di daerah Limbang. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, 2 daripadanya telah pun beroperasi iaitu di Dewan Suarah Limbang dan Dewan Masyarakat Medamit, manakala sebuah lagi akan beroperasi dalam masa terdekat di Stadium Tertutup Limbang. Setakat ini saya berpuas hatilah dengan pencapaian yang dah kita capai ya. Bagi PPV Dewan Suara dah mencapai setakat ini lebih kurang 45% daripada penduduk yang layak.
memandangkan memanglah di kawasan bandar ramai penduduknya, jadi jadual terpaksa kita patuhilah supaya tidak ada kesesakan di PPB Dewan Suara tersebut, dan insya-Allah kita akan buka lagi satu PPB pada awal bulan Julai yaitu di stadium tertutup Limbang lah, untuk memberi vaksinan kepada penduduk-penduduk di kawasan bandar di Limbang lah. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke PPV Dewan Masyarakat Medamit pada Sabtu. Difahamkan sebanyak 82% penduduk telah mendapatkan vaksin COVID-19 dos pertama di PPV Dewan Masyarakat Medamit semenjak ia beroperasi pada 15 Jun lepas. Sementara itu, menjawab soalan media mengenai mobile team, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota memberitahu ia akan ditambah dan pada masa yang sama proses mopping akan dilakukan. Mopping ini adalah untuk memvaksin mereka-mereka yang tercicir, yang mana penduduk-penduduk ini tidak dapat bergeraklah daripada rumah. Terlantar. Ini adalah proses terakhir lah. Mula-mula fix, tetap, kemudian mobile, kemudian lepas itu kita dipanggil mopping. Dan ini kita akan kenal pasti dengan ketua-ketua kampung, macam beberapa orang yang perlu kita pergi. Ini merupakan lawatan rumah ke rumah. Kalau mobile ni kita akan pilih satu tempat juga, di mana penduduk akan datang ke situ. Tapi mopping ini kita akan pergi rumah ke rumah. Itu adalah program yang terakhir lah untuk kita memastikan semua yang layak dan semua yang setuju untuk divaksin akan mendapat pemvaksinan ini. Selanjutnya, laporan mengenai program outreach vaksinasi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Demak Laut yang memasuki minggu ketiga. Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni berkata sehingga kini sambutan daripada penduduk setempat yang diterima amat baik dan menggalakkan yang mana pemberian suntikan dibuat mengikut susunan kampung, lorong serta rumah. Sehingga kini sistem yang digunakan sangat sistematik, teratur dan tiada nama yang tercicir. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV di Klinik Kesihatan Bako pada Sabtu. Ujarnya lagi pelaksanaan program outreach vaksinasi sedemikian amat memudahkan penduduk dan masyarakat di kawasan luar bandar, lebih-lebih lagi yang tidak mempunyai akses pengangkutan. Berikut pula, prihatin dengan musibah yang menimpa mangsa-mangsa kebakaran di Kampung Haji Baki Blok A, Adun Batu Kitang Lo Keciang bertindak menyerahkan bantuan makanan kepada mereka di kampung berkenaan pada Sabtu. Sumbangan berupa makanan kering tersebut telah disampaikan oleh Setiausaha Sarberkas Cawangan Batu Kitang, Albert Lee Juhi dan disaksikan oleh Keciang. Sementara itu, Keciang merakamkan simpati terhadap 3 keluarga yang terjejas akibat kebakaran tersebut. Namun beliau bersyukur kerana tiada kejadian tidak diingini berlaku. Beliau juga akan berusaha menggunakan dana baik pulih rumah Dun Batu Kitang untuk membaik pulih kediaman mangsa-mangsa kebakaran itu. Manakala di Tatau, peningkatan kes positif COVID-19 di daerah itu sangat membimbangkan. Menurut pemangku pegawai daerah Tatau, Calvin Ligong, sehingga hari ini 10 kluster masih aktif telah dicatatkan. Beberapa hari yang lepas kita boleh lihat saban hari kes meningkat. Dan juga 3 hari yang lepas juga kita lihat secara berterusan kluster wujud di daerah Tatau. Dengan ini saya menyeru kepada komuniti di luar bandar dan juga masyarakat untuk kekal patuh pada SOP, lebih-lebih lagi kepada masyarakat di luar pedalaman. Kita boleh lihat senario kes COVID sekarang di daerah Tatau. Saban hari kes berlaku di kawasan pedalaman, seperti berlaku di rumah-rumah panjang. Ini amat merisaukan. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke lokasi sekatan Jalan Raya SJR dan penyerahan pemberian makanan kepada petugas barisan hadapan di sempadan bahagian Sibu dan bahagian Bintulu, KM 18, Jalan Tatau Selangau baru-baru ini.
Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tatau DSP Jemris mengingatkan masyarakat di daerah Tatau untuk kekal berada di rumah dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tambahnya lagi, pihak polis akan terus memantau pematuhan SOP dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas kepada individu yang ingkar. Kes-kes di Tatau ini terus meningkat saban hari. Dan kebanyakan kes ini seperti yang diberitahu tadi berlaku. Kita lihat statistik sekarang ini berlaku di kawasan pendalaman, di rumah-rumah panjang. So kluster-kluster daripada hari ke hari terus meningkat di daerah Tatau ini. So saya menyuruh kepada masyarakat di luar sana untuk terus kekal berada di rumah, dan juga saya minta kerjasama yang amat berterusan daripada AJK Rumah Panjang untuk memastikan penduduk-penduduk tidak berkeliaran, berurusan tanpa sebab di luar sana. Di Daro, program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus rancak dijalankan PPV Outreach Pulau Bruit. Seramai 240 lagi penduduk terdiri dari Kampung Bruit, Tekajong, Penipah, Salah Kecil, Betanak, Penibung dan Penuai menerima vaksin COVID-19 di PPV berkenaan pada Sabtu. Setakat ini, seramai 1,740 penduduk di kawasan berkenaan telah divaksinasi sepanjang 11 hari program tersebut dilaksanakan. Seterusnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Samarahan pada Sabtu membuka kaunter bakul makanan secara pandu lalu di perkarangan tempat letak kereta pejabat residen bahagian Samarahan. Bantuan makanan itu akan diberikan kepada individu yang layak, iaitu selepas mereka menerima arahan kuarantin rumah dan memakai gelang putih dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk tempoh maksimum 14 hari. Bantuan makanan tersebut terdiri daripada beras, gula, biskut, mi segera, kopi, teh, makanan dalam tin, garam dan minyak masak. JKM bahagian Samarahan dalam masa yang sama akan sentiasa memastikan bekalan bantuan makanan itu mencukupi sesuai dengan keperluan semasa. Manakala di Dun Katibas dengan pengagihan bantuan makanan Sarawak Ku Sayang diteruskan lagi pada Sabtu. Sebanyak 553 ketua isi rumah KIR dari Ketibas Tengah dan Temalat menerima bantuan tersebut, menjadikan jumlah keseluruhan KIR yang telah mendapat bantuan setakat ini adalah seramai 3,233 orang. Difahamkan kerja-kerja pengagihan dilakukan secara berperingkat dengan menggunakan bot dan juga kenderaan darat. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.